Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar teman-teman yang dirahmati Allah sekalian? Terus bersama Cik Kim Trainer Consultancy mengupas isu-isu kemasyarakatan, isu-isu yang berkaitan dengan bidang pembangunan insan. Ya, kali ini kita akan pergi biar cerah yang kedua, tetap di dalam tajuk obsesi jadi penceramah. Ramai orang di luar sana beria-ia nak menjadi penceramah. Tak kisahlah apa benda bidang sekalipun. Yang penting, tanyakan pada diri, apakah aku ingin menjadi penceramah yang mempunyai kredibiliti yang tersendiri atau hanyalah menjadi penceramah untuk mengaut duit. Nak buat duit atau bagaimana? Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi dalam pertanyaan individu yang bertanya pada Cik Kim, bolehkah saya obses menjadi penceramah? So, kepada yang bertanya, kena lihat pada diri, ke dalam diri. Untuk menjadi penceramah, kalau berdasarkan pada pengalaman Cik Kim lebih belasan tahun di dalam dunia pembangunan insan, perlu diperhati untuk menjadi penceramah bukanlah kata orang macam cendawan tumbuh sekarang kan, ramai orang menjadikan bidang ceramah ini untuk meraih pendapatan gila-gila gitu Bang. Tapi perlu diketahui, sebagai orang yang bertanya tadi tu, kena evaluate diri, aku ni penceramah jenis macam mana? Aku ni penceramah yang jenis, dia ada dua jenis yang Cik Kim sebut dalam biar cerah yang pertama tu. Yang pertama, tak ada sijil pendidikan. Sijil pendidikan. Okey. Yang kedua, berpendidikan. Cik ulang sekali lagi. Yang kedua, berpendidikan. Yang kedua, berpendidikan. Baik. Yang tak ada sijil pendidikan ni dia terbahagi kepada dua berdasarkan pada pengalaman Cik Kim sendiri. Okey, berada di dalam bidang pembangunan insan. Tak ada sijil pendidikan ni terbahagi pada dua jenis orangnya. Yang pertama, okey, tak ada sijil pendidikan ni dia ada dua jenis. Yang kompeten atau tak kompeten. Kompeten. Maknanya bahasa mudahlah. Ada penceramah yang tak ada sijil pendidikan tapi dia terampil. Terampil ni dalam aspek apa? Bukan teori sahaja tapi aspek praktikal. Kebanyakan yang Cik Kim bergaul dengan para penceramah yang tak berpendidikan ni, ada yang jenis kompeten. Kompeten ni dia terampil berdasarkan pada pengalaman dia di dalam industri dan sebagainya, dia mempunyai kompetensi untuk melaksanakan ceramah dia berdasarkan apa? Kredibiliti dia. Di dalam pengalaman industri dia. Dan dia kalau bercerita dalam industri dia je lah. Dia tak ambil industri orang lain. Okey. Manakala yang kedua, penceramah yang tak ada sijil pendidikan, yang tak kompeten. Ini banyak teman-teman yang Allah sekalian. Dekat luar sana, kat Malaysia ni ramai sangat. Tapi yalah, malaslah kita nak bercerita kan. Tapi yang penting bila orang sampaikan, dia penceramah yang jenis tak kompeten, kita boleh tahu bila dia berkongsi ilmu, kita boleh tahu yang dia kongsikan tu ambil cedok daripada internet ke, cedok daripada modul orang ke, ataupun dia memang tak boleh amali langsung, tak ada. Hanyalah teori semata. Jadi bila Cik Kim dapat kesan beberapa siri lah kan, kadang-kadang Cik Kim dijemput untuk mendengar penceramah berceramah. Jadi Cik Kim dapat mengetahui orang yang tak ada sijil pendidikan ni, dia berceramah, dia sebagai penceramah itu, apakah dia kompeten, terampil atau tak kompeten. Cik Kim dah jumpa dah berbelas-belas tahun dalam bidang pembangunan insan. Ini Cik Kim dah jumpa ramai lah penceramah yang ada dua ni. Yang penceramah
tak ada sijil pendidikan, tapi dia kompeten. Memang dia pakar dalam bidangnya, cuma dia tak ada ruang lah nak sambung belajar secara proper. Tapi dia sambung belajar secara kata orang amali di dalam industri dia. Orang ni boleh dipercayai. Manakala yang kedua Cik Kim jumpa ni, dia dah tak ada sijil pendidikan, tapi tak kompeten langsung. Cara dia cakap, cara dia advise orang, oh no way man. Bukan main-main contoh lah. Kalau seorang penceramah tu didatangi oleh seseorang yang ada isu kesihatan mental. Dan dia cakap, Cik, saya tak boleh tidur malam. Saya mengidap insomnia. Apa saya nak buat? Kalau seorang penceramah tu berkata pada orang yang datang pada dia, kalau sekiranya penceramah tu kata, awak makan ubat je lah. Awak ambil ubat tidur dekat farmasi, mana-mana farmasi, awak makan, telan dan awak boleh tidur. Salah besar. Etika dan adabnya sebagai penceramah sangat-sangat bertentangan. Maknanya kita boleh tahu, dia tidak mempunyai kompetensi, tak terampil sebagai seorang penceramah. Kerana penceramah bukan seorang doktor. Doktor sendiri pun nak suggest ubat, dia ada ilmunya. Teman-teman yang minta Allah sekalian. Cik Kim dah jumpa dah pada laju pertama. Tak ada sijil pendidikan. Dia ada dua jenis penceramah yang tak ada sijil pendidikan, tapi dia memang kompeten. Yang kedua, dia tak ada sijil pendidikan, tapi dia tidak kompeten. Dan yang kedua, penceramah yang berpendidikan. Berpendidikan, dia ada dua kat sini. Yang pertama, berpendidikan tinggi, keluaran IPT, bukan IPT, IPT, okey, berpendidikan tinggi ataupun berpendidikan profesional, professional certification yang diiktiraf sama ada oleh antarabangsa, badan antarabangsa atau badan-badan yang diiktiraf. Jadi kat sini pun Cik Kim dah jumpa dah individu atau orang-orang yang bergentayangan dekat Malaysia ni, jenis nombor 2. Yang berpendidikan tinggi, keluaran IPT, bagus, okey, kita boleh terima apa yang disampaikan itu dengan baik. Yang kedua, profesional. Dia memang bidang profesional, katakan kalau dia memang bidang profesional kesihatan mental, dia belajar betul-betul, berguru, keluar duit, habis duit puluh ribu betul-betul, dan dia melaksanakan tugas dengan kompeten, betul-betul, maka tak salahlah kalau kita ingin memilih dia menjadi trainer, memilih dia menjadi penceramah yang terbaik untuk pendengar. Kerana itulah teman-teman yang minta Allah sekalian, biar cerah yang kedua ini mencerahkan lagi pertanyaan individu yang bertanya pada Cik Kim, bolehkah saya obses menjadi seorang penceramah? Ini baru pencerahan yang kedua. Nanti kita akan masuk pada biar cerah yang ketiga. Apakah syarat untuk menjadi penceramah? Tak apa kalau nak obses, tapi pastikan anda punya kredibiliti anda tidak mudah dipertikai orang. InsyaAllah tetap terus bersama Cik Kim Trainer Consultancy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.